Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amirah binti Muhammad Aminullah dari kelas 243 2B, nombor matrik 2020825232. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fadli Natasha binti Asmadillah dan nombor matrik saya adalah 2020477178. Assalamualaikum. Nama diberi Nurul Aina binti Ridwan. Nombor matrik 2020989019. Assalamualaikum. Nama diberi Nurul Hafizah binti Safi'i. Nombor matrik 2020957961. Jadi, hari ini kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang pentingnya pendidikan falsafah etika dalam penggunaan teknologi dan media sosial dalam menangani buli cyber. Sebelum kita mendalami topik pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan tujuan dan objektif kajian ini dilaksanakan. Tujuan kajian adalah untuk mencari hubungan antara cyberbuli dan pendidikan falsafah etika. Terdapat 3 objektif kajian yang dilaksanakan. Pertama, memahami secara terperinci mengenai cyberbuli semenjak kebesarkan teknologi. Kedua, mengetahui lebih mendalam mengenai kepentingan pendidikan falsafah etika kepada setiap individu. Ketiga, mencari titik penghubungan antara falsafah etika dan masalah cyberbuli dalam konteks media sosial. Okey, pertama sekali, apa itu yang dimaksudkan dengan falsafah etika? Falsafah etika sendiri bermaksud satu disiplin ilmiah yang menganalisis perkara yang benar dan yang salah seperti yang sering dianggap. Buli cyber ni adalah satu amalan komunikasi yang menggunakan teknologi yang mana korang gunakan untuk memalukan, mengganggu ataupun mengugut mangsa dengan menggunakan perkataan negatif, gambar atau video yang boleh memalukan mangsa dan penyebaran maklumat palsu tentang mangsa. Masalah buli cyber di Malaysia semakin berluasa dan kalau korang nak tahu, sebenarnya pada tahun 2018, Malaysia pernah menduduki tangga ke-6 dalam negara yang mencatatkan kes buli cyber terbanyak di seluruh dunia. Adakah anda tahu apakah itu buli cyber? Buli cyber merupakan satu perbuatan yang mengecam, memaki ataupun memalukan seseorang di laman sosial ataupun di mana-mana platform komunikasi. Pembulian secara cyber ini boleh dilakukan secara berterusan, setiap masa dan setiap waktu kerana ia dilakukan secara atas talian. Terdapat 3 jenis buli cyber yang sering terjadi. Yang pertama adalah gangguan secara berterusan. Contohnya, orang menggunakan panggilan gemuk, pelacur, murah untuk menghina ataupun memalukan orang di mana-mana platform komunikasi. Yang kedua adalah penyebaran berita palsu. Contohnya, orang menyebarkan maklumat palsu ataupun gambar yang diedit untuk memalukan ataupun menjatuhkan seseorang itu. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa kesat. Penggunaan bahasa kesat ataupun bahasa kasar ini bertujuan untuk mengapi-apikan seseorang ataupun memulakan pergaduhan dan saling benci-membenci. Buli cyber ini berpunca daripada ketidakpuasan hati seseorang terhadap orang lain. Mereka mungkin berasa tidak berpuas hati dengan kelebihan, kemewahan, kecantikan ataupun kepandaian seseorang. Selain itu, kurangnya nilai murni dalam diri mereka. Apabila mereka menghina ataupun menggunakan perkataan lucah dan membuka aib seseorang itu, ia akan mencerminkan kepribadian seseorang itu. Kerana kelakuan mencerminkan kepribadian seseorang. Maka jika tiadanya nilai murni dalam diri mereka, mereka tidak akan rasa benda itu adalah salah apabila dilakukan. Buli cyber memberi kesan yang drastik terhadap mangsa. Contohnya, mereka mengalami tekanan perasaan dan ia akan menimbulkan perasaan untuk mengambil jalan mudah. Seperti membunuh diri ataupun menyeksa diri mereka sendiri. Selain itu, ia juga akan menjejaskan pembelajaran si mangsa kerana mangsa akan berasa takut ataupun tertekan apabila pergi ke sekolah. Undang-undang Cyber. Undang-undang Cyber dari segi definisi, peraturan dan hukuman yang berkait dengan aktiviti komunikasi melalui internet. Secara informalnya, undang-undang cyber ni more to suatu sistem yang ditubuhkan untuk kawal tingkah laku pengguna internet. Kebiasaannya topik yang selalu diutarakan dalam undang-undang cyber ni hak cipta atau copyright, privacy dan juga kebebasan bersuara.
Tujuan Undang-Undang Cyber di Malaysia dilaksanakan adalah untuk menyediakan perangka kerja yang bersesuaian untuk menolong masyarakat dan perniagaan yang mempunyai kaitan dengan keselamatan maklumat dalam penggunaan cyber. Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia. Akta pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta yang ni boleh kata adalah base kepada akta-akta lain, especially dalam memantau industri ini, dan akta ni juga selaras dengan dasar pembangunan ICT di Malaysia. Contoh, dalam Seksyen 75 dalam akta ini, kesalahan kerana memberikan maklumat, keterangan atau dokumen yang palsu dan mengelirukan. Mana-mana individu yang berbuat demikian dengan sengaja boleh disabitkan dengan denda yang tidak melebihi RM20,000. Akta kedua, Akta Jenayah Komputer 1997. Akta ni adalah suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan berhubungan dengan penyalahgunaan komputer. Terdapat satu kes yang pernah berlaku di Sabah. Kes ni berlaku di mana seorang individu di Kota Kinabalu tertuduh dan didakwa melakukan campaian tanpa kuasa dalam melakukan penyalahgunaan harta dengan curang pada 9 Jun jam 7.22 pagi di BSN Karamusing di Sabah. Sabit salah berkenaan mengikut Seksyen 41A Akta Jenayah Komputer 1997 dibaca bersama Seksyen 43 menggunakan akta yang sama dan didenda maksimum RM150,000 atau penjara selama 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Akta ketiga, Akta Tandatangan Digital 1997. Ia merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan mengenai dan untuk mengawal selia penggunaan tanda tangan digital dan untuk mengadakan peruntukan bagi maksud yang berkaitan dengannya. Kelebihan akta ini adalah akta ni boleh tolong tingkatkan kecekapan pengurusan oleh mana-mana agensi, tak kira awam atau swasta, tanpa perlu bersemuka atau face to face. Akta ni juga boleh tolong elakkan penggunaan sistem yang tiada safety wall yang kukuh atau yang mudah terdedah kepada ancaman cyber macam hacking dan sebagainya. Dan hal ini disokong oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia kita, iaitu Datuk Zahidi Zainul Abidin. Akta yang keempat adalah Akta Teleperubatan 1997. Akta ni berkaitan dengan pengawasaliaan dan pengawalan amalan dari aspek perubatan. Through this akta ni boleh bagi peluang kepada doktor-doktor bagi menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh. Salah satu contoh yang saya boleh include adalah through satu series di Netflix iaitu Money Heist, di mana ada satu scene diorang perlu merawat salah seorang ahli diorang yang terkena peluru. So diorang guna komputer, diorang through cam, and diorang guide doktor, ada satu doktor guide diorang through cam tu. Move the lung. I want to see the lower part. Lift it up. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika adalah satu teori yang berkaitan hujah dan tujuan suatu tindakan. Perkataan etika ni datang daripada bahasa Yunani, iaitu ethos, yang membawa maksud kesusilaan dan kebinasaan. Etika juga berkait rapat dengan moral yang berasal daripada bahasa Latin, iaitu mos, yang membawa maksud cara hidup seseorang dengan melakukan perkara baik dan menjauhi perkara buruk. Implikasi etika dalam masyarakat. Etika ni dapat mengelakkan masalah sosial menjadi lebih serius kerana ia dapat mengawal tindakan seseorang itu. Selain itu, dia juga akan membuatkan seseorang itu berfikiran waras sebelum melakukan suatu tindakan. Selain itu, etika juga dapat menjadi aspek perpaduan dalam masyarakat kerana etika telah melahirkan masyarakat yang lebih aman, damai dan harmoni. Bila masyarakat aman, damai, tiada pergaduhan, tiada pemberontakan, maka negara juga akan menjadi lebih maju dan terjamin. Beralih kepada cara untuk menangani masalah bully cyber di Malaysia ini, semua pihak baik daripada segi individu, ibu bapa, kerajaan dan media massa perlu memainkan peranan masing-masing. Daripada segi individu, senang je. Korang just perlu block orang yang selalu ganggu, tak kira dalam bentuk mesej, komen ataupun private message. Sebab bila korang dah block, individu tu tak akan dapat akses kepada apa pun maklumat korang, and then korang boleh hidup dengan tenang. Daripada segi ibu bapa pula, anak-anak zaman sekarang ni memerlukan sangat banyak perhatian daripada mereka. Jadi ibu bapa seharusnya berusaha untuk mewujudkan masa santai bersama-sama, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ataupun lebih, untuk mengajarkan perkara-perkara yang penting kepada anak-anak mereka. Perbualan yang berterusan antara ibu bapa dan anak-anak dapat menggalakkan anak-anak untuk berkongsi sebarang masalah, insiden ataupun pengalaman negatif yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, kerajaan juga boleh membantu untuk menangani masalah bully cyber di Malaysia ini
melalui memperketatkan undang-undang yang sedia ada mengenai bully cyber. Contohnya, Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hukuman yang sewajarnya hendaklah dikenakan kepada si pembuli agar ia dapat memberi pengajaran kepada masyarakat awam yang lain. Akhir sekali, korang boleh adakan kempen secara dan talian ataupun online disebabkan sekarang ni COVID, jadi sentuhan tu tidak digalakkan. Untuk tarik lebih ramai orang, korang boleh gunakan inisiatif melibatkan artis ataupun orang-orang ternama untuk join kempen tu. Contoh, kalau korang ingat, Malaysia pernah buat kempen anti-bully cyber yang dilancarkan oleh artis ataupun orang-orang yang ternama dalam industri kita seperti Nilofa, Awal Asyari, Joe Flizzo dan Nora Danish. Kempen sebegini boleh mendidik masyarakat tentang hak melindungi diri daripada bully cyber dan penyebaran maklumat palsu. Okay guys, back again with me. Hari ni saya nak bincangkan tentang kepentingan mengaplikasikan pendidikan etika dalam penggunaan media sosial. Seperti yang kita bincang sebelum ni kan, terdapat beberapa kesan-kesan negatif yang akan timbul akibat penggunaan media sosial yang meluas. So dengan ini, kita perlu mengaplikasikan pendidikan etika untuk mengelakkan daripada perkara negatif ini berlaku di kalangan remaja. So, antaranya ialah kita dapat menghindari diri kita daripada gejala maksiat. Hal ini kerana social media ni adalah satu platform yang sangat luas. Semua orang tahu yang kita senang sangat untuk akses information yang ada di luar negara ataupun dapat interact dengan orang di luar negara. Sesetengah golongan remaja ni, mereka mengambil kesempatan untuk mengakses audio ataupun video or any kind of website kan yang berusulkan pornografi. So, baru-baru ni kan, kita ada website yang Omi TV tu kan. So, actually apps tu tujuannya untuk memperluaskan jaringan persahabatan ataupun untuk cari kawan baru dari luar negara. Tetapi, ada sesetengah orang menggunakan apps ni untuk do something yang very tak senonoh. Next, salah satu kepentingan mengaplikasikan pendidikan etika ini ialah dapat melahirkan golongan remaja yang berdisiplin. Hal ini kerana dalam proses untuk mengaplikasikan pendidikan etika dalam diri masing-masing kan, kita perlukan nilai disiplin dalam diri. Semua orang tahu that disiplin ni adalah rules ataupun peraturan untuk melatihkan seseorang itu untuk berkelakuan baik. So, untuk mengaplikasikan pendidikan etika, mereka memerlukan disiplin first. Disiplin dulu, barulah you guys boleh apply etika dalam diri. Sebagai contohnya, walaupun kita tahu betapa pentingnya etika ni dan kita juga perlu mengamalkan dalam dunia harian kita, so kita perlu mempunyai sikap disiplin yang tinggi untuk memastikan diri kita untuk sentiasa apply pendidikan etika dalam diri. So, kalau tak ada disiplin, macam mana nak apply pendidikan etika kan? So, walaupun tahu pentingnya etika ni, tapi kalau tak ada disiplin juga, tak jadi juga kan. So kat sini kita boleh tengok the relationship between etika and discipline. So if you guys apply etika ni at the same time, you guys akan dapat mendisiplinkan diri juga. So I think that's all for kepentingan mengaplikasikan pendidikan etika dalam penggunaan media sosial. Perkara yang kami dapat simpulkan daripada kajian ini adalah bagi menangani cyberbully adalah penting bagi setiap individu untuk memahami dan mendalami pendidikan falsafah etika dalam penggunaan media sosial dan teknologi. Cyberbully adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh itu, hal ini perlu ditangani dengan cermat kerana ianya mampu memberi kesan negatif kepada mangsa dalam jangka masa yang lama. Bagi konteks pendidikan falsafah etika pula, etika adalah sesuatu yang penting dalam hidup seseorang individu kerana dari perspektif Islam, etika adalah satu aspek yang sangat penting dalam menggariskan prinsip amanah, keadilan dan kesesamaan, tawaduk serta wasatiyah yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Namun begitu, etika dan nilai murni generasi kini semakin pudar. Antara punca hal ini berlaku adalah dengan kewujudan teknologi di mana ramai pengguna berselindung di sebalik skrin dan bertindak sebagai identiti lain, di mana mereka menyebarkan perkara negatif tanpa mengira etika dan nilai murni. Etika dan nilai murni dapat membentuk pribadi individu dengan lebih baik, tanggungjawab dan bermoral. Dengan adanya pemahaman yang jelas dalam topik pendidikan falsafah etika, ini mampu melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia serta cerdas dalam membuat keputusan. Tanpa pencerahan atau pendalaman akan topik ini, pengguna atas talian akan lebih mudah terpedaya serta hanyut dalam hiburan yang tidak kekal lama ini. Dengan ini dapat disimpulkan bahawasanya pendidikan falsafah etika dan penggunaan teknologi serta sosial media adalah mustahak dan bernilai dalam menangani cyberbully. So, terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian daripada saya. Terima kasih.